Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahmi bin Supandi. Nombor matrik saya 17DHF 20F1021. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin membuat satu pembentangan yang bertajuk Proses Sembelihan Mengikut Syarak. Tanpa membuang masa, jom kita ke slide yang pertama. Apa yang kita lihat pada slide yang pertama adalah istilah sembelihan. Apa itu istilah sembelihan? Istilah sembelihan ini terbahagi kepada dua, iaitu al-zakah dan al-aq. Menurut Ibnu Arabi, al-zakah bermaksud mengalirkan darah dengan memutuskan urat leher pada haiwan sembelihan. Manakala menurut Taqi al-Usmani, al-zakah bermaksud mengeluarkan roh haiwan dengan cara yang disyariatkan untuk menjadikan dagingnya halal bagi orang Islam. Al-aq pula bermaksud pada haiwan yang tidak mampu dikuasai disertai dengan niat untuk menyembelihnya dengan nama Allah. Contohnya, haiwan yang sedang diburu, liar ataupun yang sedang terperangkap. Slide yang seterusnya adalah makna sembelihan. Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda tajam selain kuku, gigi dan tulang dengan tujuan untuk memakan dagingnya. Semua binatang yang halal dimakan hendaklah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang tidak perlu disembelih. Slide yang seterusnya adalah hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali haiwan seperti ikan dan belalang. Semua daging haiwan yang halal adalah haram dimakan kecuali dengan penyembelihan yang mengikut syarak. Daging haiwan yang halal tetapi tidak disembelih mengikut syarak, ianya akan menjadi bangkai dan orang Islam haram untuk memakan bangkai haiwan. Sekian sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Dua bentuk sembelihan. Yang pertama, sembelihan idtirariyah, iaitu sembelihan terpaksa. Maksud sembelihan idtirariyah ni, sembelihan ke atas haiwan yang tidak mampu dikuasai atau tidak mampu disembelih di leher. Contoh dia, kijang liar atau lembu yang jatuh terperangkap dalam perigi. Sembelihan yang kedua, nama dia sembelihan ikhtiyariyah, iaitu sembelihan pilihan. Maksud dia sembelihan ke atas haiwan yang jinak atau mampu dikuasai. Sembelihan ikhtiyariyah ni pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu al-nah dengan al-zaf. Yang ni yang ada gambar dia, sembelihan ikhtiyariyah. Itu ada gambar kijang liar. Yang seterusnya, ni dua bentuk sembelihan ikhtiyariyah, sembelihan yang haiwan yang boleh dikuasai. Yang pertama, al-nah. Maksud dia sembelihan dengan memotong di anggota badan bahagian paling bawah leher haiwan berdekatan dengan dada dengan memutuskan halqum, marek dan wajdan. Sembelihan ni biasa dilakukan pada haiwan berdiri dengan satu kakinya diikat. Contoh haiwan dia unta. Yang kedua, al-zab. Maksud dia sembelihan dengan memotong di anggota badan bahagian paling atas leher berdekatan dengan kepala dengan memutuskan halqum, marek dan wajdan. Contoh dia lembu, kambing dan ayam. Slide seterusnya ada gambar unta untuk sembelihan al-nah. Lepas tu yang sembelihan al-zab ni ada gambar ayam. Seterusnya jenis-jenis penyembelihan. Jenis-jenis dia ada 5. Yang pertama, sembelihan biasa. Itu sembelihan harian. Yang kedua, sembelihan wajib dam. Artinya sembelihan ni dia wajib dalam ibadah haji. Yang ketiga, sembelihan wajib nazar. Sebab dia dah bernazar, jadi dia kena dilakukan lah.
sembelihan tu. Okey, yang keempat, sembelihan sunat korban, iaitu pada hari tasyrik, pada musim haji. Okey, yang terakhir, sembelihan sunat akikah. Sembelihan sunat akikah ni selalunya dia buat pada waktu kelahiran anak. Dalil penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hunziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhonifatu wal mauqadatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum. Maksudnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah dan yang tidak tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Syarat-syarat dan syarat-syarat penyembelihan. Penyembelih adalah orang Islam hendaklah dengan niat sembelih, putus hakum atau salur pernafasan dan urat marih atau salur makanan. Alat sembelihan terdiri dari benda tajam kecuali kuku, gigi dan tulang. Haiwan yang halal dimakan, haiwan itu masih hidup. Haiwan mati dengan sekali sembelih sahaja. Tujuan sembelih kerana Allah Ta'ala bukan dengan tujuan lain. Tidak dalam ihram haji atau umrah bagi binatang buruan. Rukun penyembelih. Penyembelih mestilah seorang Islam, ahli kitab, berakal dan tidak dalam ihram. Nombor 2, haiwan yang disembelih adalah haiwan darat yang halal. Nombor 3, alat sembelihan mesti tajam dan boleh melukakan serta bukan daripada gigi, tulang atau kuku. Nombor 4, tempat yang disembelih adalah memutuskan urat halqum dan urat marih atau mana-mana bahagian. Seterusnya saya akan membentangkan hukum sunat sembelihan mengikut syarak, iaitu yang pertama ialah membaca Bismillah Allahu Akbar semasa menyembelih. Yang kedua, menghadapkan haiwan ke arah kiblat. Yang ketiga, dibaringkan binatang itu di atas rusuk kirinya. Hukum sunat yang keempat pula ialah menggunakan pisau yang benar-benar tajam supaya kurang sakitnya. Hukum yang kelima pula, menyembelih dengan segera, pantas dan cepat. Dan akhir sekali, memutuskan pembuluh darah iaitu wujdain di kiri dan kanan leher supaya haiwan sembelihan segera mati. Slide yang seterusnya ialah hukum makruh sembelihan. Yang pertama ialah alat sembelihan diasah di hadapan mata haiwan yang hendak disembelih. Hukum makruh kedua iaitu menggunakan pisau yang tumpul sehingga menyakitkan haiwan. Hukum makruh yang ketiga pula ialah menyembelih haiwan sehingga terputus leher. Dan akhir sekali ialah membiarkan haiwan-haiwan yang telah disembelih berlumuran darah di hadapan haiwan lain yang belum disembelih. Jadi seterusnya ialah tips-tips sembelihan mengikut syarak, iaitu tips yang pertama yang boleh diambil ialah setelah melakukan sembelihan pertama, pisau hendaklah dibersihkan terlebih dahulu setiap kali memulakan sembelihan ke atas haiwan lain kerana sisa darah merupakan najis. Tips yang kedua ialah sentiasa berada dalam jarak yang sesuai agar darah tidak terpercik kepada baju. Dan akhir sekali, sentiasa berada dalam jarak yang selamat agar pisau sembelihan tidak mencederakan sesiapa dan haiwan yang telah disembelih dapat diletakkan di tempat yang sesuai. Jadi slide yang seterusnya ialah kesimpulan sembelihan mengikut syarak. Jadi kesimpulan yang pertama ialah amalan sembelihan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bukti perhambaan kita terhadap seorang manusia kepada Allah SWT.
kesimpulan yang kedua ialah kita hendaklah mengelokkan sembelihan agar tidak menzalimi haiwan ataupun tidak menyakiti haiwan. Dan kesimpulan yang terakhir ialah haiwan yang halal disembelih dengan sempurna memenuhi sunat sembelihan menjadikan daging haiwan halal dan baik. Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Jadi itu saja daripada grup saya, iaitu sembelihan mengikut hukum syarak. Jadi saya harap semoga info dan maklumat ini berguna untuk semua. Sekian, terima kasih.